Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan berkongsi persediaan ilmu langkah pertama Rasulullah dalam membebaskan Baitul Maqdis. Saya pasti semua tahu berkenaan peristiwa wahyu pertama Rasulullah di Gua Hira, yang pada ketika itu Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dalam rupa paras sebenar, peluk Rasulullah dalam keadaan yang sangat erat sampai Rasulullah rasa sesak pada ketika itu. Tapi Malaikat Jibril tak menghiraukan apa yang Rasulullah rasa, malah Malaikat Jibril suruh Rasulullah baca. Tapi Rasulullah kata, aku tak tahu membaca. Seperti mana kita tahu yang Rasulullah ini adalah seorang yang tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Jadi Malaikat Jibril memeluk Rasulullah tu 3 kali. Dan sampai akhirnya barulah Malaikat Jibril mengajar kepada Rasulullah ayat yang diturunkan. Ialah surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Dan daripada ayat itu juga sebenarnya kita faham yang Allah turunkan kataan iqra', bacalah. Dan sebenarnya kita ni umat Islam adalah umat yang membaca. Kalau kita tak membaca, maka kita tidak faham sesuatu perkara itu dengan betul. Apabila kita tidak faham dengan betul, maka kita akan bereaksi dan melakukan satu tindakan yang tidak betul dan akhirnya menatijahkan sesuatu perkara yang salah. Bagi kita menghindarkan daripada melakukan perkara yang salah itu, kita kena faham dan membaca supaya apa yang kita lakukan itu adalah perkara yang sebenar. Dan sebenarnya dengan ilmu juga kita dapat tahu istilah-istilah yang sebenar untuk kita gunakan dalam menggambarkan Baitul Maqdis. Banyak daripada antara kita yang menggunakan istilah Al-Quds, mungkin istilah Jerusalem, istilah Baitul Maqdis, istilah Elia. Tapi sebenarnya antara semua istilah yang saya sebutkan tadi, manakah istilah yang sebenar? Istilah paling tepat yang digunakan oleh Rasulullah ialah istilah Baitul Maqdis. Dan ada juga yang menyatakan istilah Al-Quds, istilah Islamic Jerusalem, Muslim Jerusalem. Dan apa beza sebenarnya antara istilah-istilah tersebut? Istilah Islamic Jerusalem diperkenalkan oleh Prof. Dr. Abdul Fattah Al-Awaisi. Beliau menggunakan istilah Islamic Jerusalem dalam satu perkataan sahaja. Maksudnya tak jarak. Dan bila kita sebut istilah Islamic Jerusalem dalam satu perkataan, ia akan menggambarkan satu kawasan yang dalam kawasan tu ada kampung, ada bandar-bandar, ada pekan. Dan ia merujuk juga kepada kedudukan geografi masyarakat yang berada di dalam kawasan tersebut dan visi pentadbiran kawasan tersebut. Tetapi kalau kita jarakkan dua perkataan tu menjadi Islamic dan Jerusalem, ia akan merujuk kepada satu tempoh masa pentadbiran zaman Saidina Umar Al-Khattab pada 637 Masihi. Pun kita gambarkan peristiwa pembebasan Baitul Maqdis oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Bermaksud ia tidak menggambarkan satu kawasan Baitul Maqdis itu. Jadi istilah Islamic Jerusalem dalam satu perkataan adalah istilah yang tepat untuk kita gambarkan Baitul Maqdis. Selain itu, sebenarnya dengan ilmu kita dapat menautkan pemikiran dan hati masyarakat-masyarakat yang lain. Kerana dengan membaca, barulah kita tahu sebenarnya Masjidil Aqsa ini kiblat pertama umat Islam dan Kaabah adalah bangunan pertama yang dibina oleh Nabi Adam, manakala Masjidil Aqsa adalah bangunan yang kedua. Tapi Masjidil Aqsa ini adalah kiblat pertama sejak Nabi Adam lagi sampailah dalam tempoh masa selepas Isra' Mi'raj berlaku. Barulah kiblat ditukar ke Kaabah, iaitu di Mekah. Kita sekarang, kita lahir-lahir kita dah tahu yang Kaabah itu adalah kiblat kita. Tapi untuk masyarakat yang terdahulu, mereka berkiblatkan sudah lama Masjid Al-Aqsa. Dan mereka rasa sangat penting dan sangat tak boleh kalau Masjid Al-Aqsa ini dijajah oleh orang luar. Bagaimana perasaan kita kalau Kaabah itu dijajah oleh orang luar? Mesti kita rasa sedih, mesti kita rasa remuk hati. Macam itulah rasanya masyarakat-masyarakat yang terdahulu. Kenapa kita kata isu Baitul Maqdis adalah isu akidah umat Islam? Kerana kalau kita baca di kitab-kitab ataupun di buku-buku, sebenarnya 33% daripada surah yang diturunkan di Mekah menyebut berkenaan dengan Baitul Maqdis. Dan kalau benda tu, sesuatu perkara ini berada disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, bermaksud ia sangat penting. Walaupun sekarang Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa ini tidak menjadi kiblat kita, tapi kita kena tahu yang orang-orang Islam sebelum ini menjadikan Baitul Maqdis ataupun Masjidil Aqsa adalah kiblat yang pertama. Jadi kita sebagai umat Islam yang sekarang yang telah berkiblatkan Kaabah ini sebenarnya kena ambil tahu berkenaan Masjidil Aqsa. Sekarang Masjidil Aqsa telah dijajah. Jadi kita sendiri sebagai umat Islam kena mengambil inisiatif untuk mempertahankan Masjid Al-Aqsa.